Cemas apabila mendapat panggilan mengatakan kad kreditnya disalahguna oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Seorang wanita terjerat menjadi mangsa sindiket panggilan palsu. Mangsa berputih mata apabila terpaksa menanggung kerugian hampir RM50,000 yang lenyap daripada akaun kad kreditnya dalam sekelip mata. Saksikan perinciannya dalam laporan panggilan skamer disediakan wartawan Ainul Abdul Rauf. Polis Putrajaya menerima 137 laporan kes penipuan atau skam membabitkan kerugian lebih 8.2 juta ringgit dari awal tahun hingga bulan lalu. Kegiatan panggilan palsu kini semakin rancak dengan pelbagai modus operandi dilakukan untuk memperdayakan mangsa. Sebilangan besar kes penipuan dalam talian turut dikenali sebagai Macau Scam, di mana mangsa dihubungi melalui telefon oleh individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa. Kebiasaannya, mangsa berjaya dipujuk untuk mendedahkan bukti perbankan mereka sama ada melalui panggilan telefon, pesanan ringkas SMS atau media sosial. Sehingga Mei tahun ini, jumlah kerugian sebanyak RM637 juta dicatatkan berpunca daripada penipuan panggilan palsu mengikut Seksyen 402 Kanun Keseksaan. Wanita berusia 57 tahun ini antara mangsa yang berputih mata apabila kehilangan hampir RM50,000 selepas menerima panggilan palsu, kononnya daripada sebuah institusi perbankan pada 11 September lalu. Kes ni terjadi masa dekat office lah dalam pukul 11 lebih pagi. Saya tengah buat kerja. Tiba-tiba phone bunyi sebab kita tengah balik buat kerja. So phone bunyi, terus angkat. Dia kata nama puan ada hutang dekat credit card. I kata I tak pernah ada bank ni untuk credit card. Dia kata tuan kena jelaskan duit ni. I kata I tak boleh nak jelaskan sebab I tak ada apply apa-apa card kat sini. Oh macam tu, that means orang dah guna puan punya IC. So dia tanyalah, so IC puan berapa nombor dia? So kita macam terikut tau. Okey, bagi tahulah nombor ni. Bagi menyelesaikan isu kad kredit itu, suspek kononnya akan menyambungkan panggilan ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyemak kesahihan penyalahgunaan maklumat peribadi mangsa. Apa pelik, kenapa SPRM mungkin jenayah ke apalah. So orang ni kata okey, sekarang ni saya nak check IC you betul tak yang ni. So saya kata ya betul. Okey, nama you sekarang ni I dah check data, memang orang dah salah guna you punya IC. Masa tu I panik. You sure you daripada SPRM? Dia kata sure. Dia bagi tahulah nama dia apa benda semua, unit apa, macam kenapa betul juga benda Allah ni. So macam boleh percaya tau. Everything detail dia bagi. Dia macam consider dia cakap tu macam memang penuh confident. Tambah ibu kepada 3 orang anak itu, segala arahan suspek dituruti satu persatu. Ekoran perasaan cemas dan hanya ingin urusan tersebut segera diselesaikan. Dia kata okey, puan ada credit card sekarang. Puan check kat belakang tu ada black bar tu. I kata yes, memang ada. Itu adalah detail-detail sistem yang ada. So sekarang ni saya nak clearkan sistem tu. Dia kata at least puan orang tak boleh menyalahguna bila puan pergi bayar apa-apa nanti. So kita pun lagi percayalah sebab kita takut orang. Berapa you ada credit card? I adalah credit card 3 tapi semua different bank. So dia kata tak apa. So you punya limit berapa? Dia boleh tanya, I boleh cakap. So I boleh katalah satu bank ni RM20,000, satu bank ni RM10,000, satu ni, tapi tak semua tu sama. Mungkin I dah guna satu saja tapi yang lain tu memang I tak pakai. I cakap memang I tak guna. Okey, tak apa puan, saya cuba clearkan satu-satu dulu. Akibat mempercayai dakwaan individu yang menyamar sebagai anggota SPRM, suspek kemudiannya melakukan transaksi ke platform e-dompet atas talian selepas menerima butiran lengkap kad kredit termasuk nombor PIN mangsa. Saya Tuan Benjamin, dia bagi tahulah dia punya detail semua, kita macam percaya tau. Dia kata okey puan tadi tahu tak apa masalah kredit kad ni semua? Oh I kata tadi orang tu dah explain. Tak apa, lepas tu dia explain lagi. Dia nak bagi kita confident kan. So sekarang puan okey, you baca you punya kredit kadnya number dengan PIN number sekali.
So I pun bagilah. Nanti kalau ada TAC tu, nanti you bagi tahu saya. Dia dah apply 4,000 lebih, I tak perasan yang duit tu 4,000 lebih tau. Because bila kita ni tepi tu kan dia ada macam zero-zero. Okay, betul. So kita tak nampak yang perasan yang kat bawah tu tau, yang dah berapa banyak dah ambil. So dia kata okey, baca dia punya PIN. So I baca. Susulan itu, kru 999 bertemu pengarah bahagian komunikasi strategik SPRM, Kamarudin M. Ripin bagi mendapatkan pengesahan ekoran penggunaan nama SPRM oleh suspek ketika menghubungi mangsa. Kami menasihati mereka supaya berhati-hati. Kebiasaannya proses yang kami laksanakan dalam siasatan kami atau apa sahaja penugasan kami, kita tidak berhubung secara telefon secara detail, memberi penerangan yang melalui telefon sahaja. Kan? Kita ada SOP kita sendiri, ada prosedur tertentu. Yang mana saya nakkan sekali lagi bahawa perlulah berhati-hati dalam hal ini. Jangan oleh kerana dia sebut dia PDRM contohnya, SPRM misalnya, terus masyarakat panik. Kan? Ada peluang dan ruang di sana untuk meneliti kembali apa isu yang dibangkitkan, apa permasalahan yang diceritakan oleh pihak-pihak tertentu ini. Beliau turut menegaskan tindakan suspek jelas melanggar etika serta prosedur rasmi pihak SPRM dalam mengendalikan sesebuah kes atau urusan bersama orang awam. Bila pegawai kita berurusan dengan pihak luar ni, sesiapa pun, kita tidaklah detail menceritakan kesalahan, menceritakan sampai tanya nombor akaun, sampai minta yang bukan-bukan. Proses kita ialah nak memastikan orang berkenaan hadir ke pejabat saja. Bila di pejabat sana, nanti kita akan berurusan selanjutnya. Jadi saya nasihatkan kalau mereka masih menerima panggilan telefon, mengatakan ada sesuatu berlaku terhadap mereka, sahkan dulu pada pejabat SPRM dan juga telefon yang kami ada letakkan di portal rasmi kami www.sprn.gov.my. Satu kredit kad ni dia dah keluar dekat dalam 20,000. Dia memang ambil app punya ngamungan 20,000. Dia masukkan duit, mostly duit yang dalam e-wallet tu dalam dekat dengan 30,000 lebih. Lepas tu ada lagi balance dia masukkan kepada online shopping. I kena dalam dekat-dekat dengan 50,000 lah. Bagaimanapun, mangsa hanya menyedari telah terjerat dengan tipu hela suspek selepas 2 jam berhubung di atas talian. No, I rasa I kena scam ni sebab I kata I pelik. Kenapa you ambil duit continuous? Dia kata sebenarnya bila kita nak clear data, benda-benda yang dulu you request, you tak clear. So that's why I nak clearkan duit-duit tu, dia kata tau. So I pun macam dah tersedar. So I macam mana tak ada nak cakap bye-bye, tak ada apa, I put down the phone. I lari, I minta klik sebelah, "Kak tolong kak, I dah kena scam ni, macam mana ni?" And then dia pun tolong call. Dia call satu bank ni, I call satu bank ni. Selepas menghubungi pihak bank, mangsa kemudiannya membuat laporan polis pada hari yang sama. Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya turut mengesahkan telah menerima laporan daripada mangsa berhubung insiden terbabit dan kes masih dalam siasatan. Malam tu juga bahagian jenayah dia ada support, dia suruh saya pergi jumpa diorang, cerita balik apa yang terjadi. Hari kedua saya ada pergi bank, saya pergi tiga bank. Saya minta tolong macam mana nak settle benda ni dan saya minta appeal and all that. Dia kata bila you nak buat ni it takes about 90 days. So I kata ada tak nanti you akan come back to us and telling us I kena bayar ke macam mana ke. Dia kata bayar tetap kena bayar, bunga tetap kena bayar. So cuma tunggu kes tu lah, dia kata. Sementara itu, lain pula kisah seorang kaki tangan swasta ini apabila menerima panggilan palsu daripada sebuah syarikat insurans pada 22 Mac tahun lalu. Saya dapat panggilan daripada agensi insurans menyatakan nama saya telah digunakan untuk tuntutan insurans sebanyak RM7,000 operasi kaki di private hospital daerah Seremban. Bila saya nafikan tentang itu sebab saya tak ada terima wang sebanyak RM7,000 tu, beliau forward call saya untuk buat report polis. Suspek kemudiannya mendakwa akan menyambungkan panggilan ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Sembilan serta meminta mangsa tidak menamatkan panggilan bagi membuat laporan. Kepala polis tu call pakai nombor
office. Kita jawab call macam biasa dan dia minta keterangan apa yang saya ceritakan balik kepada insurans tadi, pegawai insurans tadi. Lepas polis, ibu pejabat tu ambil keterangan saya, dia letak phone. Akan ada anggota in charge yang akan call saya semula. Anggota itu call pakai nombor personal. Dia minta saya ceritakan balik apa yang terjadi dan juga diminta saya punya butiran peribadi seperti salinan IC, lesen memandu, alamat rumah dan juga nombor plat kereta. Bagi meyakinkan mangsa, suspek dikatakan berhubung dengan ibu kepada seorang anak itu menerusi panggilan video kononnya sebagai bukti kes tersebut sememangnya dalam siasatan polis. Saya duduk dalam bilik dan dia video call untuk pastikan yang saya memang betul-betul berseorangan di situ. Waktu video call tu, apa yang membuatkan saya percaya lagi, anggota tersebut memang pakai baju anggota polis. Dia ada nombor badan dan sebagainya semua. So kat situ pun kita memang percayalah, oh betul lah kot polis nak ambil keterangan kita. Dan dia kata, okey, dia akan letak call ni tapi dia tak bagi saya keluar dari bilik. Dia akan call lagi dalam masa terdekat. Namun, tindakan mangsa yang keluar dari bilik untuk berkongsi perkara tersebut bersama suaminya berjaya menyedarkan mangsa bahawa dia telah dihubungi oleh skamer. Tiada kerugian wang ringgit berlaku, hanya maklumat peribadi mangsa telah diserahkan. Jika si pemanggil itu call awak minta nama dengan IC, scammer lah tu. Ingat tu tips yang paling mudah. Jika dia kata dia daripada agensi A, kemudian tiba-tiba panggilan tu sambung ke agensi B, sambung syarikat C, sambung, itu scam lah tu. Kami, polis atau mana-mana agensi lain tidak ada connection ataupun talian yang disambung-sambung tu, tak ada, tak wujud. Okey, seterusnya tidak ada mana-mana pegawai polis nak berhubung dengan mana-mana orang bervideo call. Kalau ada, maknanya di pihak sana tu scam lah tu. Walaupun dia berpakaian uniform, walaupun awak nampak macam kat balai polis, saya nak bagi tahu dari sudut prosedur kita tak ada buat video call. Tambah beliau lagi, semua mangsa panggilan palsu dinasihatkan menghubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan di talian 997 bagi menyekat segala transaksi atas talian yang berlaku sebelum membuat laporan polis. Nasihat saya, jika ada menerima apa-apa panggilan telefon yang anda tak pasti, anda tak kenal, anda tak save pun nombor tu, semak dan tanya terlebih dahulu. Tanggungjawab kita adalah melindungi diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Tak guna kalau awak pandai, tiba-tiba satu hari awak dapat tahu mak awak kena scam, kawan awak kena scam, sedangkan awak tahu itu merupakan satu jenis scam. Cuma kerana awak tak menyampaikan info itu atau awak tak kongsikan kepada mereka, akhirnya mereka juga jadi mangsa scam. Ibarat nasi menjadi bubur, insiden terjerat dengan panggilan skamer menjadi kenangan pahit buat mangsa apabila terpaksa menanggung kerugian puluhan ribu ringgit. Sejak kejadian ni, saya memang dah tak berani nak, orang kata, handphone tu memang dah tak ada e-wallet ke apa semua, dah tak ada, dah tak berani. Memang trauma dan account number semua sempat tukar, and then I buat totally macam orang kata old school punya style lah. So pergi nak apa-apa nak duit, pergi kat bank. Selepas kejadian tu memang totally orang kata makan masa jugalah dalam masa seminggu untuk lah nak hilangkan fobia tu. Takut dengan bank pun tak ada dah, dekat phone memang dah tak ada orang kata e-wallet ke apa, memang tak ada lah, tak berani. Individu yang didapati terlibat dengan sindiket penipuan boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun serta denda dan sebatan jika sabit kesalahan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999.